Pindaan Akta Kerja 1955 yang dikuatkuasakan 1 Januari tahun lalu adalah selari dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa berkaitan Discrimination, Employment and Occupation Convention 1958 dalam kurungan nombor 111. Melalui peruntukan baru itu, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mempunyai kuasa untuk menyiasat dan memutuskan sebarang pertikaian di antara pekerja dan juga majikannya berhubung sebarang perkara berkaitan diskriminasi dalam pekerjaan. Namun, adakah akta itu dicakna oleh pihak pekerja? Siri kedua, laporan diskriminasi pekerja, perlukah akta khusus digubal yang menyingkap hak pekerja melalui Akta Kerja 1955 disediakan Mukri Aziz. Tinjauan di laman Social X mendapati rata-rata mereka yang mendakwa diri mereka ditindas di tempat kerja meluahkan rasa ketidakpuasan hati. Walaupun cakna Akta Pekerja 1955 yang melindungi pekerja daripada didiskriminasi, namun budaya untuk reda dengan apa yang ada membolehkan perkara seumpama itu dinormalisasikan. Antara isu diketengahkan termasuk cuti tahunan, politik pejabat, gaji tidak setimpal serta kerja lebih masa. Namun, jika pelaksanaan serta pemantauan tidak dilakukan dengan baik, kesan jangka panjang boleh berlaku membabitkan pekerja termasuk majikan serta pembangunan ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia dan Kaunselor Berdaftar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Samsiah Jayos, ia juga berpotensi menjurus kepada kemurungan akibat penindasan yang ketara. Of course lah, dari segi kesejahteraan emosi dia terganggu. Dia tidak ada keceriaan dalam hidup dia, sentiasa tertekan kan, akhirnya membawa kepada depression, burnout, depression, memberi stres, lepas tu depression, burnout, akhirnya commit to self harm kerana tak ada berdaya untuk diusahakan untuk menyelesaikan diri dia, akhirnya dia akan commit suicide lah. Jadi of course lah, dari segi kualiti kerja, dia punya disiplin kerja akan terganggu. Dan akhirnya kalau masyarakat, dia akan membawa kepada negara rugi. Bila masyarakat akan lahir cuma kepada negara jadi rugi kerana orang yang berpotensi itu tidak dapat meluahkan dia punya potensi yang bagus tu disebabkan diskriminasi terjadi pada dia. Justru majikan disaran menubuhkan sebuah unit bimbingan dan kaunseling yang bertauliah bagi memberi bimbingan serta mencari penyelesaian terbaik menghadapi sesuatu isu. Sebagai contoh, mewujudkan program bantuan pekerja atau EAP. Ada program EAP. EAP ni stands for Employees Assistance Program. Dipanggil program bantuan pekerja. Apa yang dimaksudkan dengan program EAP ni adalah program ini dia menyediakan kaunseling, khidmat kaunseling ataupun sumber bagi membantu pekerja yang mungkin menghadapi masalah di tempat kerja. Antara lain, Dr. Samsiah berkata, pendekatan terbaik ialah meluahkan segala permasalahan kepada mana-mana individu yang boleh dipercayai. Sokongan tu boleh datang dengan rakan sekerja, rakan mungkin luar daripada organisasi dia boleh berbual dengan sahabat baik dia ataupun ahli keluarga lah. Kalau dia kental di situ, dia boleh buat laporan awal. Buat je laporan kan, walaupun kat Malaysia ni tak ada undang-undang khas macam Akta 1555 kan, tidak ada, cuma pekerjaan je, dia tak ada anti diskriminasi yang macam kat US dan negara lain ada spesifik tentang tu. Jadi dia boleh bawa kepada tu, sekiranya tak berjaya dia boleh bawa ke atasan. Secara kesimpulannya, dengan terhapusnya sebarang bentuk diskriminasi di tempat kerja, setiap pekerja akan mendapat persekitaran tempat kerja yang aman, selesa dan harmoni. Pada masa sama, ia dapat meningkatkan mutu kerja yang menguntungkan semua pihak dan secara tidak langsung akan memantapkan lagi pembangunan ekonomi negara. Saya Mukri Aziz dan juru kamera Awang Azmil untuk TVS.